Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat meneruskan program sesi pengajian kitab Riyadhus Salihin yang kita telah baca semenjak beberapa minggu yang lalu. Dan pada malam ini masih lagi kita membincangkan tajuk yang lepas, iaitu bab sabar. Bab pada menyatakan sabar. Kita telah sebut pada minggu lepas, sabar terbahagi kepada 3. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Orang yang tidak ada sabar, maka dia tidak dapat melaksanakan ketaatan. Kerana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ni suatu yang berat ke atas diri kita. Allah Subhanahu wa taala bebankan dengan ketaatan ke atas diri kita. Orang yang ada sifat sabar sahaja yang dapat melaksanakan ketaatan. Dan ringan kepada orang yang ada sifat sabar. Dan yang keduanya, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kerana maksiat ni satu perkara yang disukai oleh nafsu dan ditarik oleh syaitan. Maka hendaklah kita kena ada sabar. Orang yang tidak ada sabar, maka dia akan cepat terjerumus ke dalam lembah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, iaitu sabar dalam menempuh kesusahan-kesusahan hidup. Qada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kemiskinan hidup, sakit, dan macam-macam lagi bala yang Allah Subhanahu wa taala kenakan ke atas kita, termasuklah penyakit. Semua tu ubat dianya ialah sabar. Hendaklah kita kena sabar. Wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, diriwayat daripada Abi Malik, gelaran dia, nama dianya Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata dianya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Nabi kata, bersuci itu separuh daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan perkataan, ucapan alhamdulillah penuh timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan alhamdulillah dan juga subhanallah dan juga alhamdulillah penuh di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu cahaya, wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti. Wassabru dhiya'un, dan sabar itu adalah cahaya, sinar. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Quran adalah hujjah, membela kamu ataupun mendakwa kamu. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia bangun waktu pagi. Fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Ia menjual dirinya, sama ada dia menjual kepada Allah, maka dia telah membebaskan dirinya daripada nafsu dan juga syaitan, ataupun dia menjual kepada syaitan, maka dia telah membinasakan dirinya.
Hadis yang pertama dalam bab sabar, yang mana Nabi SAW sebut at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Kerana iman ni ada dua bahagian. Iman dua bahagian. Yang pertama jenis suci, buah. Jenis buah. Yang keduanya jenis pakai balik. Kita buat, kemudian kita pakaikan balik. Sebagaimana seorang yang balik daripada tempat kerja. Kalau dia petani, waktu petang dah, dia balik daripada waktu tempat kerja kerana dekat nak sembahyang maghrib. Dia balik, lalu dia buang pakaian yang kotor. Kerana apa? Kerana dia nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buang pakaian yang kotor, setelah tu dia mandi, buang daki-daki semua sekali, dia sabung, dia buang semua sekali. Setelah itu dia pakai pakaian yang bersih untuk pergi ke masjid menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kita seorang hamba yang hidup di dunia ini, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, satu hari kelak kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Ya. Jadi yang besar sekali bagi kitanya ialah iman. Iman ni yang pertama kita kena buat. At-tuhur, kita kena buat. Buat apa yang kita kena buat? Yang pertama sekali yang kita kena buatnya ialah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sekiranya kita tidak buat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan selamat di akhirat. Apa sahaja jenis syirik. Pastikan sebelum daripada kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersih diri kita daripada syirik-syirik. Sebab itulah untuk kita nak bersih daripada syirik, kita kena belajar sehingga kita kenal apa dia syirik, apa dia bahaya syirik. Kita kena belajar. Ramai orang ya ramai orang ya takut kepada syirik, tetapi dia sendirinya tidak kena syirik. Akhir sekali dia terjerumus juga ke dalam syirik. Syirik ini merupakan kewajipan yang pertama sekali. Kita kena buat syirik daripada diri kita. Kerana apa? Sekiranya kita mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan dapat masuk syurga. Kita tidak akan dapat rahmat Allah, dan kita tidak akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Orang yang terlibat dengan syirik. Yang keduanya, kita kena buang dosa-dosa besar. Sebanyak mana dosa besar yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita kena buang. Macam mana kena buang? Dosa besar ni kena buang dengan taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita baca sebelum daripada ni, kita kena bertaubat. Sebab tu kita jangan melengah-lengahkan untuk bertaubat. Supaya kita mati dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa besar. Ini menyucikan diri kita. Suci diri kita daripada dosa-dosa besar. Itu termasuk dalam iman. Dan juga termasuk juga kita menyucikan diri kita daripada penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Pastikan tidak ada dalam diri kita sifat dengki. Tidak ada dalam diri kita sifat tamak. Tidak ada dalam diri kita sifat zalim. Banyak sifat-sifat ataupun penyakit-penyakit hati yang mana ada dalam diri kita.
ada dalam diri kita, tapi kita tidak sedar bahawasanya hati kita telah dijangkiti oleh penyakit-penyakit yang sangat berbahaya kepada kita. Maka kita kena buat penyakit-penyakit hati tadi, ya? Kita kena buat. Dan yang terakhirnya ialah termasuk dalam at-tuhur ni juga, iaitu kita bersuci. Suci luaran. Hak tadi suci dalam ni. Semua tu suci hati kita. Suci hati kita. Yang keduanya suci luaran. Termasuklah kita berwuduk. Termasuklah kita mandi. Itu hak yang wajib. Termasuk dalam at-tuhur. Kita menyucikan diri kita. Supaya kita ni sentiasa berada dalam keadaan suci. Suci daripada dosa, suci daripada sifat-sifat yang tercela, dan suci daripada hadas. Semua tu Nabi sebut at-tuhur tadi syatrul iman. Kalau kita telah berusaha untuk menyucikan diri kita tadi, kita telah dapat sebahagian daripada iman. Dan sebahagian yang lain ialah kita pakaikan iman kita. Pakai dengan apa? Yang pertamanya pakai dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang Nabi sebutnya, supaya kita pakaikan dengan zikir. Zikir yang Nabi ajar, alhamdulillah. Banyakkan sebut alhamdulillah. Alhamdulillah ni merupakan ibadat yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih hamba dia banyak mengucap alhamdulillah. Sama ada kita mengucap alhamdulillah tadi dalam bentuk zikir ma'thur, zikir masnun, zikir yang diajar oleh Nabi tempat-tempat dia. Seperti kita nak makan, kita sebut alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Kita sudah makan, kita sebut alhamdulillahilladzi. Kita bangun daripada tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita keluar daripada tandas, alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-adha wa 'afani. Kita banyakkan sebut alhamdulillah. Dan juga kita sebut sebagai zikir umum, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebagaimana Nabi sebut, kamu bacalah selepas sembahyang 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Kerana alhamdulillah ni kelebihan dianya tamlaul mizan, penuh timbangan. Penuh timbangan. Apa yang penuh timbangan tadi? Pahala. Pahala, penuh timbangan pahala. Pahala ni juga di antara perkara yang ditimbang, kerana dia termasuk dalam amalan. Amalan kita ni kita tidak nampak atas dunia ni. Yang disebut sebagai pahala yang kita buat ni tidak nampak. Kita sembahyang, kita puasa, kita baca Quran, kita sedekah, banyak amalan yang kita buat tapi kita tidak nampak. Amalan tadi kita tidak nampak. Kerana semua yang kita buat itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Apabila sampai di akhirat, kita akan nampak amalan kita. Akan nampak amalan kita, dan amalan kita tu boleh ditimbang. Supaya dengan barang-barang ni juga, kita nampak banyak sikit amalan kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlihatkan. Bagi orang yang memperbanyakkan ucapan alhamdulillah, 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 dia sebut banyak alhamdulillah, perkataan yang sangat mudah. Semua orang boleh sebut belaka. Tak perlu kena ngapa supaya dengan sujud Quran, tidak. Perkataan yang sangat simple, yang sangat mudah, sangat. Orang tua, orang muda, budak-budak pun boleh sebut alhamdulillah. Pahalanya sangat besar. Ataupun wa subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Tambah sekali lagi subhanallah. Tamla'u ma bainas samawati wal ard. Pahala dianya di akhirat penuh di antara langit dan bumi. Kalau langit dan bumi ni serupa dengan gelas, sebiji gelas, maka penuh pahalanya. Pahalanya penuh.
Begitu banyaknya pahala orang yang sebut subhanallah walhamdulillah, iaitu berzikir. Dan zikir yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak. Lafaz-lafaz yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Kita boleh baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selawat, istighfar, dan banyak lagi. Semua tu yang disebut sebagai zikir, maka kita pakaikanlah diri kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kita kena memperbanyakkan zikir. Kehidupan kita ni kena memperbanyakkan zikir. Yang keduanya wassalatu nurun. Nabi sebut sembahyang itu adalah cahaya. Cahaya. Macam mana cahaya? Cahaya yang menghalang hamba daripada melakukan maksiat. Apabila kita semayang, semayang itu sendiri yang menghalang kita daripada maksiat. Dalam Quran wassalatu nurun. Semayang itu cahaya. Jadi maksud cahaya yang pertamanya menghalang seorang hamba itu daripada terlibat dengan maksiat. Apabila kita semayang, semayang kita tadi akan menghalang kita. Cuma setara mana kekuatan solat kita. Ada setengah orang tu dia semayang tapi dia buat maksiat juga, kerana semayang dia tidak kuat. Disebut dalam hadis Nabi SAW, satu orang pergi mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, ada seorang tu dia semayang tapi dia buat maksiat. Nabi kata semayang dia akan menghalang dia, satu hari semayang dia akan menghalang dia daripada maksiat. Ni semayang tu nurun, Nabi sebut. Dan juga menunjuk kepadanya ke arah kebaikan, amalan-amalan yang baik. Menunjuk ke arah amalan-amalan yang baik. Itu dengan mana semayang itu cahaya. Dan juga termasuk juga semayang itu cahaya, orang yang semayang akan nampak cahaya pada mukanya. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan seri pada mukanya bagi orang yang solat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyinari kehidupan dia, orang yang solat. Kehidupan dia akan bersinar. Maknanya masalah kehidupan dia akan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada jalan penyelesaian dengan sebab dia ni jaga solat. Dan juga cahaya ketika dalam kubur. Ketika kita berada dalam kubur, orang yang jaga solat ni akan bercahaya kubur dia. Nabi sebut semayang itu cahaya. Dan juga bercahaya ketika di padang mahsyar. Ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar kelak, kita akan, semayang kita ni akan, kita ni akan ada cahaya. Dengan sebab kita solat. Jadi kita pakaikan amalan yang keduanya dengan solat. Banyakkan solat. Solat fardu kita jaga dengan baik, dan juga solat sunat kita buat. Kerana solat tu dia akan memberi cahaya dalam kehidupan kita.
Was-sadaqatu burhanun. Dan yang ketiganya, amalan yang kamu kena pakaikan dalam kehidupan kamu ialah sedekah. Bersedekah. Bagi orang yang ada kemampuan walaupun sikit, Nabi sebut ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Takutlah kamu, peliharalah diri kamu daripada neraka ni walaupun dengan kamu bersedekah separuh tamak. Kalau kamu ada sebutir tamak aja, makanlah separuh dan sedekahlah separuh yang lain. Ini anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita bersedekah. Harta yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, kita gunakan sebahagian daripada harta kita tadi sedikit sahaja untuk kita bersedekah. Kerana sedekah itu adalah burhan, iaitu bukti. Bukti macam mana? Bukti kepada kita ni beriman. Iman tak ada siapa dia tahu kerana ada dalam hati kita. Tapi bukti dia tu beriman apabila dia bersedekah. Ya. Apabila dia bersedekah, maka bukti dia tu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman sengati. Dan yang keempat, was-sabru diya'un. Nabi kata kamu kena sabar. Kamu kena sabar. Kerana sabar itu adalah sinar. Sinar dalam kehidupan kamu. Allah Subhanahu wa taala sebut sini semaya cahaya, sabar sinar. Dalam Quran, dua perkataan ini disebut dalam Al-Quran. Perkataan nur pun disebut, diya, sinar pun disebut juga. Tapi nur tu asy-syamsu diya wal qamaru nuran. Allah menjadikan matahari itu sinar dan bulan itu bercahaya. Beza. Para ulama menyebutnya beza. Di sini juga ada beza di dalam menyelesaikan masalah hidup kita. Semaya dapat menyelesaikan masalah hidup kita sebagaimana cahaya bulan pada waktu malam yang mana terik, sejuk. Cahaya bulan pada waktu malam. Begitulah sembahyang ni dapat menyelesaikan masalah kita dengan ketenangan jiwa. Dengan dapat ketenangan jiwa. Apabila kita hadapi sesuatu masalah, maka kita sembahyang. Nabi sendirinya apabila dia hadapi masalah, Nabi solat. Kerana dengan solat tadi akan mendatangkan ketenangan jiwa. Ada pun sabar ni sinar sebagaimana cahaya matahari. Sinaran matahari ni terik, dia panas, berasa panas. Terutama sekali waktu pukul 12 tengah hari. Kita duduk di bawah panas terik ni, berasa panas. Baluh, berasa nak petai. Begitulah juga sabar ni di dalam memberi kejayaan kepada hamba. Dengan sabar tadi, hamba akan merasa susah. Akan merasa susah, keperitan sabar tadi. Tapi akhirnya dia akan dapat kejayaan. Maka kamu pakaikan dalam diri kamu sifat sabar. Kamu pakaikan dalam diri kamu sifat solat. Kamu suka solat. Kerana semua ni akan dapat menyelesaikan kehidupan kamu. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Yang akhir sekalinya Nabi kata, bacalah Quran. Beramallah dengan Al-Quran. Fahamlah Al-Quran. Supaya kita sentiasa baca Quran. Atas dunia ni, baca Quran. Nabi sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran ni sebagai satu kerja kamu. Sebagaimana kamu buat kerja lain, Quran pun kamu kena baca bersungguh sebagaimana satu kerja kamu. Kenapa? Kerana dia akan datang kepada kamu memberi pertolongan kepada kamu pada hari kiamat.
Dalam hadis ni Nabi sebut wal Qur'anu hujjatul laka. Macam mana Quran memberi pertolongan kepada kita? Al-Quran akan menjadi peguam bela kepada kita. Akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tidak ada seorang pun yang dapat membela kita pada hari kiamat kelak, orang yang masa atas dunia dia rapat dengan Quran, dia sentiasa baca Quran, maka dia akan dapat pertolongan Al-Quran. Dia akan dapat syafaat Al-Quran di akhirat kelak. Bagi orang yang baca Quran, bagi orang yang beramal dengan Al-Quran, bagi orang yang belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, dia akan dapat syafaat Al-Quran, pembelaan Al-Quran di akhirat kelak. Tapi kita jangan berasa sedap untuk dapat pembelaan Al-Quran saja. Au alaika, ataupun bukan akan pendakwa raya. Al-Quran ni akan jadi pendakwa raya. Dia akan dakwa kita. Sekiranya kita tidak baca Al-Quran, ataupun kita baca Al-Quran, kita tidak beramal dengan Al-Quran. Kita tidak belajar pun Al-Quran. Kita tidak beramal dengan Al-Quran. Akhirat kelak Al-Quran akan dakwa kita. Akan dakwa kita. Sebab itulah Al-Quran ni kita kena sentiasa dekat dengan Al-Quran, dan kita kena berusaha untuk memahami Al-Quran, dan kita kena berusaha untuk beramal dengan Al-Quran, dan seterusnya akhir sekali berusaha untuk menyampaikan Al-Quran kepada orang lain. Nabi sebut kullun nas yaghdu fa bai'u nafsahu. Setiap manusia ni dia bangun waktu pagi, maka dia jual diri dia. Penentu kehidupan kita ni ketika kita bangun daripada pagi. Itu yang menentukan kehidupan kita baik ataupun buruk. Kalau kita bangun waktu pagi, kita mulakan dengan solat tahajud ke, ataupun kita mulakan dengan solat subuh. Kita bangun, kita sembahyang solat subuh. Kita baca Quran, kita baca zikir. Sebenarnya Nabi kata kamu telah memerdekakan diri kamu daripada syaitan. Kerana syaitannya sentiasa menghalang kita daripada kita memulakan kehidupan kita dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan ulik kita supaya tidur, jangan bangun. Walaupun kita dengar azan dah, walaupun kita tahu dah waktu masuk waktu subuh dah, kita tetap tak bangun juga. Kenapa? Syaitan yang ulik kita, yang halang kita daripada kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang beriman, dia tetap bangun, dia tetap ingat berzikir kepada Allah. Dia telah memerdekakan diri dia daripada syaitan, telah memerdekakan diri dia daripada nafsu. Au mubiquha, ataupun memusnahkan diri dia. Jadi kalau kita ni mulakan diri kita dengan zikir, dengan taat kepada Allah, maka satu hari itu kita akan berterusan dengan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita mulakan kehidupan kita dengan baik. Tapi ada orang lain, ataupun jika kita ni memulakan kehidupan kita dengan memusnahkan diri kita, iaitu kita menjadi hamba syaitan, kita tidak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah orang bangun pagi terus pergi kedai cari nasi, cari teh kedai. Semaya subuh dak, gapo dak, semua sekali. Dan ada orang bangun pagi pergi kandang lembu, erek lembu buat pergi padan. Tak semaya subuh, tak apa semua sekali. Ataupun bangun pagi terus pergi kerja. Start kereta, terus pergi bekerja. Ini kita telah memusnahkan diri kita, dan kita telah memulakan kehidupan kita pada hari itu dengan kehidupan yang menjual diri kita kepada syaitan. Kita telah jual diri kita kepada syaitan. Maka sepanjang hari tidak akan jadi kebaikan. Tidak akan jadi kebaikan. Jadi kaedah
formula macam mana supaya kita hidup dalam masa sehari ni, kita dapat mengadakan kehidupan ni, maka mulakanlah kehidupan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan kehidupan kita dengan mentaati Allah. Barulah kita ni akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa berada di atas jalan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hari, sehingga kita tidur balik. Wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, diriwayat daripada Sa'id, nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Ada beberapa orang Ansar pergi minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana miskin. Para sahabat ni pada peringkat permulaan Islam miskin. Orang Muhajirin miskin, orang Ansar miskin. Nak hidup pun susah. Kerana apa? Kerana mereka ni berkorban untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka ni ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkorban. Sanggup berkorban. Sepah daripada tu Islam ni senil ni. Para sahabat pun banyak harta semua sekali. Setelah Islam ni berkembang, hasil daripada pembukaan dan juga harta yang banyak yang dapat oleh Islam, para sahabat jadi senil ni. Jadi ada orang Ansar, beberapa orang Ansar pergi minta dengan Nabi. Kenapa mereka pergi minta dengan Nabi? Kerana Nabi ni pemimpin umat Islam pada ketika tu, maka dia mari berjumpa dengan Nabi, minta dengan Nabi, minta makanan, minta bantuan dengan Rasulullah. Fa'atahum, Nabi pun bagi bantuan. Ni seorang pemimpin macam mana? Apabila diminta, Nabi tidak simpan. Hak Nabi ada, Nabi bagi. Summa sa'aluhu, kemudian mereka mari minta lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, Nabi bagi lagi kepada mereka. Hatta nafida ma indah, sehingga tak ada apa dah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi, selama mana ada, Nabi bagi. Ini seorang pemimpin dengan rakyat dia, rakyat bawahan. Seorang pemimpin dia kena pemurah, sentiasa membantu rakyat dia. Nabi bagi sehingga tidak ada apa dah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, akhir sekali Nabi sebut kepada mereka, hina anfaqa kulla syai'in biyadih, ketika Nabi bagi semua apa yang dia ada, Nabi bagi belaka, akhir sekali Nabi bagi ilmu kepada mereka. Nabi bagi ilmu. Nabi kata, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Nabi kata, kena bagi tahu kepada kamu, aku ni seorang Nabi, seorang pemimpin kamu, dan aku ni apa yang ada, yang aku miliki, yang ada di sisi aku ni, sebarang kebaikan, apa sahaja yang ada, falan addakhirahu ankum, aku tidak simpan, tak si bagi kepada kamu. Kerana aku nak simpan, tak. Ni pitih ada, tapi kita kata hamba tak ada pitih dah, kerana kita nak simpan. Nabi tidak gitu. Nabi kata, kalau ada aku akan bagi, kalau tak ada tercah, tak ada dah tu, habis dah. Aku tak boleh bagi kerana tak ada. Nabi bagi ilmu kepada mereka. Nabi kata, wa man yasta'fif yu'iffahullah. Siapa dia yang cari sifat iffah, sifat iffah. Iffah ni menjaga kesucian maruah. Tidak minta-minta dengan orang. Orang yang minta-minta dengan orang ni,
dia telah menggadai maruah dia. Dia telah mencemar maruah dia, air muka dia. Kalau dia minta orang bui pun satu kehinaan kepada dia. Kalau dia minta orang tak bui, lagi hina dia. Islam sendiri ajar kepada kitanya, tak usah minta. Minta dengan Allah. Dan usaha. Jangan minta. Kerana apa? Itulah sifat iffah dia panggil. Suci maruah kita. Biar kita jaga maruah. Kita minta lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berusaha. Sedaya upaya kita. Kecuali memang kita ni termasuk di kalangan orang yang tidak boleh buat kerja. OKU, apa semua sekali. Memang. Tu kalau kita minta pun tak apa dah. Tapi kalau kita ni masih lagi ada usaha, boleh buat kerja, maka kita buat kerja. Kita orang mukmin supaya mengambil sifat iffah, kesucian maruah kita. Suci diri kita. Nabi kata siapa dia yang cari sifat iffah ni, yu'iffahullah, Allah akan bagi kepada dia sifat iffah. Tuhan akan sucikan diri dia. Macam mana cari sifat iffah ni? Yang pertama, kita doa kepada Allah supaya Tuhan bagi sifat tu kepada kita. Yang keduanya, kita usaha. Setelah kita belajar macam mana untuk dapat sifat iffah tadi, iaitu Nabi ajar jangan duk minta dengan orang, minta dengan Allah, maka kita pun berusaha. Itu dia panggil cari. Kita cari sifat iffah tu dengan usaha. Allah kata aku akan bagi sifat ni kepada dia. Kerana sifat iffah ni lebih mahal daripada harta benda hak Tuhan beri kepada kita. Lebih mahal daripada pakar yang Tuhan beri kepada hamba dia. Kerana hak ni Tuhan beri orang kafir pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Orang fasik, orang jahat semua sekali Tuhan beri. Harta, pakar Tuhan beri. Tapi sifat iffah ni Tuhan bagi kepada hamba yang terpilih sahaja. Yang dia tu benar-benar berusaha untuk dapat sifat ni, maka Tuhan akan bagi kepada dia. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa dia yang berusaha mencari sifat kekayaan diri, kaya diri, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan diri dia kaya. Kaya sebenarnya kaya diri, iaitu dia menzahirkan dia ni sebagai tidak memerlukan kepada orang lain. Dia tidak minta dengan orang. Orang tengok dia tidak macam orang miskin, walaupun dia ni susah. Ada sifat qanaah, berasa cukup. Gapo yang ada dah Tuhan beri kepada dia, dia berasa cukup. Ada sifat qanaah. Dia tak minta dengan manusia, dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ni orang yang kaya diri. Orang yang kaya diri, walaupun kehidupan dia miskin, dia akan tenang kehidupan dia. Tapi orang yang kaya hidup tapi diri dia miskin, dia tidak akan berasa cukup hidup. Walaupun dia ada 1 juta, dia berasa nak 1 juta lagi. Ada 500 juta dah harta yang dia ada, tapi dia tidak pernah cukup. Dia tengok harta orang miskin, dia nak tipu orang miskin. Ini orang yang miskin diri dia. Kita ni yang penting supaya kita ni kaya diri. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bagi pula kekayaan kehidupan kita. Maka dua nikmat yang besar Tuhan bagi kepada kita. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Nabi ajar beberapa sifat yang kamu kena pakaikan pada diri kamu. Yang pertama sifat iffah. Sebagaimana kita sebut tadi, sifat sabar, sedekah, semua sekali amalan yang patut kita kena ada pada diri kita. Hak ni sifat yang kita kena pakaikan pada diri kita. Yang pertama sifat iffah, suci maruah. Yang kedua sifat kaya diri, tidak tamak kepada harta orang, tidak tamak nak kepada harta orang. Yang ketiganya sifat sabar. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Siapa dia yang berusaha untuk sabar, berusaha untuk mendapat sifat sabar, dia usaha. Apabila dia ada masalah, dia sabar, berusaha supaya dia dapat sabar.
Allah akan buka jalan, mempermudahkan kepada dia jalan untuk dapat sabar, sifat sabar. Ini cara-cara kita nak dapat sifat-sifat yang mulia supaya jadi pakaian kita. Kita pakaikan pada diri kita. Ni yang diajar oleh Nabi SAW. Dan Nabi sebut, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Dalam banyak-banyak sifat tadi itu, sifat iffah, sifat ghina, sifat kaya diri, sifat sabar, Nabi kata tidak ada satu pemberian, tidak diberi kepada seorang pun satu pemberian lebih baik dan lebih luas daripada sifat sabar. Sifat sabar paling besar sekali. Sebab itulah orang yang Tuhan bagi kepada dia sifat sabar, sebenarnya dia telah bagi segala-galanya kepada dia. Nikmat yang besar. Lebih besar daripada nikmat yang kita, nikmat harta, nikmat pakat semua sekali, sifat sabar. Dan kita tengok orang yang paling sabar sekali ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi semua sekali. Kerana para nabi ini orang yang paling banyak menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ni uji hamba dia mengikut tahap keimanan hamba dia. Orang yang iman dia sikit, nipis. Iman dianya setebal kertas sahaja. Maka ujian dia pada tahap tu je. Tapi orang iman dia sebuah bukit besar, maka ujian dia begitu besar. Oleh kerana itu para nabi ni, kerana iman dia itu besar, maka ujian juga besar. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an qala, diriwayat daripada Abi Yahya, gelaran dia nama dia Suhaib bin Sinan, kata dianya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Nabi kata, aku berasa kagum. Aku benar-benar kagum dengan urusan kehidupan orang mukmin. Urusan kehidupan orang mukmin. Nabi kata aku kagum. Orang mukmin lagu mana ni? Orang mukmin yang sempurna imannya. Pasal orang mukmin ada banyak jenis. Ada orang mukmin yang kurang imannya. Hak ni tak ada kebaikan dalam kehidupan dia banyak. Yang keduanya orang mukmin yang sempurna iman. Ya, orang soleh. Nabi kata, bapa yang aku kagum, inna amrahu kullahu lahu khair. Kerana semua urusan hidup dia ni jadi pahala belaka, jadi kebaikan belaka. Betul. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan Tuhan tak beri kepada mana-mana orang kecuali orang mukmin sahaja dapat kebaikan dalam kehidupan dia seluruh. Orang mukmin sahaja yang dapat. Orang tidak mukmin tidak dapat. Macam mana dia dapat kebaikan? In asabathu sarra. Sekiranya dia dapat nikmat. Dia dapat nikmat yang mengembirakan dia. Dia dapat anak, dia dapat harta, dia naik pangkat, dia dapat kesihatan. Syakara, lalu dia bersyukur. Dia dapat nikmat, dia tidak jadi kufur nikmat. Ada orang yang tidak beriman ni, dia dapat nikmat, dia kufur kepada Allah. Masa dia miskin dulu, mari juga balasah masjid, mari sembahyang. Apabila jadi kaya ni, tak nampak dah, tak jijak dah masjid balasah. Ni orang yang tidak syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak syukur. Masa dia pakat rendah dulu, mari masjid sembahyang ada masjid. Apabila naik pakat ni, tak mari dah. Ni orang yang tidak syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin ni dia dapat nikmat, dia bersyukur. Dia bersyukur dengan nikmat tadi. Fakana khairan lahu, maka dia dapat pahala. Dengan sebab dia bersyukur, dia dapat pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala tambah lagi nikmat. Wala in syakartum la azidannakum.
Tuhan sebut dalam Quran, sekiranya kamu bersyukur kepada nikmat aku, pasti aku akan tambahkan lagi nikmat aku kepada kamu. Tuhan akan tambah lagi nikmat. Dengan sebab kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala in kafartum, tapi kalau sekiranya kamu kufur kepada nikmat aku, kena ingat, inna adzabi lasyadid, akhirat kalau aku cadang azab yang pedih kepada kamu. Aku kamu dalam neraka. Wa in asabathu dharra, sekiranya bala menimpanya, dia ditimpa bala. Tadi dia boleh nikmat, dia bersyukur. Ini dia dikenakan bala. Kerana kehidupan kita ni, kita tak ada orang semua dapat nikmat sepanjang hidup dia. Dapat nikmat semua. Ataupun dapat bala semua. Dia ada dapat nikmat, ada dapat bala. Maka bagi orang yang ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia dapat pahala. Dan ketika dia ditimpa ujian, bencana, bala Allah Subhanahu Wa Taala, sabara, dia sabar, fakana khairan lahu, dia juga dapat pahala. Dua sifat tadi, sifat syukur dan juga sifat sabar. Kedua-duanya sifat yang dimiliki oleh orang mukmin. Kita sebagai orang mukmin ni kena ada dua sifat ni. Kenapa? Ketika kita dapat nikmat, kita bersyukur. Ketika kita diuji, ditimpa bala, kita sabar. Sebagaimana sekarang ni lah, banyak orang yang tidak sabar apabila kena COVID-19 ni. Pekerjaan terjejas, kehidupan pun susah. Sebahagian orang tidak tahan saja, bunuh diri. Sebahagian kecewa, sangat kecewa dalam hidup. Ini kerana mereka tidak sabar dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sabar. Ramai mana orang yang menega jatuh, gulung tikar, perniagaan dia. Dulu kita dapat keuntungan yang besar, berjuta-juta. Sekarang ni kerugian adalah perniagaan kita, maka kita kena sabar. Kita kena ingat itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita syukur, ketika kita dapat nikmat, kita syukur, kita dapat pahala. Ketika kita ditimpa bencana, ditimpa bala, kita sabar, juga kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang beriman ni, dia beruntung sama. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, diriwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, kata dianya, lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karb. Anas ceritanya ketika Nabi ni sakit berat, sakit tenak. Nabi sebelum mati dia sakit tenak, dia demam, sakit tenak, sakit kepala, menyucuk-nyucuk. Sebab itulah sakit ni dia tidak menghina kita. Sakit. Kerana Nabi pun sakit juga. Tidak kata kita ni orang beriman, kita kata sakit itu pasal tanda Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala tak sayang kita. Tidak. Pasal Nabi pun sakit teruk. Sakit tenak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Fatimah anak Nabi ni apabila melihat Nabi ni sakit teruk, berasa sedih sangat. Tengok Nabi ni sakit teruk, Fatimah sebut wa karba abata. Fatimah kata, sakitnya ayah, alangkah sakitnya ayah. Dia tengok ayah dia ni sakit. Faqala laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Nabi jawab kepada Fatimah, Nabi kata, selepas daripada hari ni tak ada dah. Hari ni hari yang terakhir aku menanggung kesakitan. Ini menunjukkan Rasulullah akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian. Allah uji Nabi yang terakhir dengan sakit. Sebab tu sakit ni
sebenarnya satu kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada hamba-Nya. Sakit. Macam mana kebaikannya? Yang pertamanya, bagi orang yang banyak dosa, Allah nak menyucikan dosa dengan sebab sakit. Bagi orang yang tak ada dosa, Allah nak angkat kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala supaya kedudukan dia lebih tinggi melalui sakit. Allah Subhanahu Wa Taala uji dia dengan kesakitan. Falamma mata, selepas Nabi sebut tadi itu, lalu Nabi pun meninggal. Nabi meninggal, qalat ya abata ajaba rabban da'a. Fatimah kata, wahai ayah, kamu telah menyahut seruan Tuhan. Kamu telah kembali kepada Allah. Ya abatah jannatul firdausi ma'wah. Ayah, syurgalah tempat kamu. Ya abata ila Jibril nan'a. Wahai ayah, kami akan sampaikan berita kematian kamu kepada Jibril. Falamma dufina, manakala Nabi dikebumikan, setelah Nabi dikebumikan, qalat Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah ni dengan bersedih. Bermula daripada Nabi sakit lagi, Fatimah sebagai seorang anak sayangnya Nabi. Nabi sayang, terlajak dia pun sayang ke Nabi, sangat bersedih. Sehingga di saat Rasulullah dikebumikan, di saat Nabi dikebumikan, lalu dia sebut, ya Anasu atabat anfusukum an tahthu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Dia sebut, wahai Anas, tergamukkah kamu ni kambuh Nabi? Sudah tentu tidak tergamuk. Tapi oleh kerana Nabi telah meninggal, telah menemui Allah Subhanahu Wa Taala, maka satu kewajipan kita. Para sahabat apabila disebut lagu tu, para sahabat menangis. Para sahabat menangis kerana semua para sahabat pada hari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling sedih dalam hidup. Paling sedih kerana telah berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang paling sedih bagi para sahabat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ninya kelebihan sabar. Kelebihan sabar. Sabar dengan penyakit. Kita yang ditimpa penyakit sebagaimana Rasulullah ditimpa dengan penyakit yang begitu hebat, maka Nabi sabar. Begitu juga sabar dengan kematian. Fatimah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Para sahabat apabila berpisah dengan Nabi wafat, semuanya sabar. Orang mukmin maka dia sabar. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbih. Diriwayat daripada Abi Zaid, gelaran dia nama dia Usamah bin Zaid bin Harithah. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni bekas hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hibbihi, dan buah hati Nabi. Zaid bin Harithah dia ni anak akak Nabi. Asal dianya dia bukan orang Mekah, orang sebelah Afrika ni, tapi dia telah dijual di Mekah, lalu telah dibeli oleh satu orang keluarga Khadijah radhiyallahu anha. Oleh Khadijah radhiyallahu anha, keluarga Khadijah telah hadiahkan Zaid bin Harithah ni kepada Khadijah, dan Khadijah ni hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan sebagai anak akak. Pada mereka awalnya Zaid ni dibinkan kepada Muhammad. Zaid bin Muhammad.
Itu termasuk dalam adat dan juga budaya orang jahiliah gitu. Apabila dia ambil anak akak, dia bengkan kepada dia. Kemudian tu ayat Quran lagi. Dalam Islamnya tak boleh. Anak akak kita bengkan kepada kita, tidak boleh. Dilarang dalam Islam. Jadi hadis ni diriwayat daripada Zaid. Diriwayat daripada Usamah. Usamah ni anak kepada Zaid. Cucu akak Nabi. Nabi pun sayang benar kepada Usamah. Ya. Usamah lebih kurang Husin umur dianya. Lebih kurang tu juga. Qala arsalat bintu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nabni qad ihtudira fashhadna. Dia cerita satu hari anak perempuan Nabi, iaitu Zainab. Anak perempuan Nabi di sini disebut dalam riwayat lainnya iaitu Zainab. Dia hantar orang supaya mari sampaikan berita kepada Nabi, mari beritahu kepada Rasulullah bahawasanya anak dia nazak dah, dekat nak mati dah. Hampir dengan nak mati, sudah ada tanda-tanda kematian. Fashhadna, supaya Nabi ni marilah. Mari tengok cucu dia. Cucu Nabi dekat nak mati dah. Pada ketika itu. Fa arsala yuqri'us salama. Apabila diberitahu kepada Nabi, Nabi kata, kamu pergilah. Sampaikan salam aku kepada dia. Aku tak pergilah. Bapa yang Nabi tak pergi? Kerana Nabinya berasa sedih terlajak. Sedih terlajak dengan kehilangan cucu. Nabi hantar pula dia tu supaya pergi beritahu kepada anak dia Zainab. Aku tak mari. Wa yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Faltasbir wal tahtasib. Nabi kata beritahulah kepada dia, inna lillahi ma akhadha. Hak milik Allah apa yang dia ambil. Anak-anak ni harta Allah. Dia beri pinjam kita, dia ambil balik. Walahu ma'ata, dan milik dia apa yang dia beri. Kita kena ingat, anak ni pemberian Allah, Tuhan beri pinjam kepada kita. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Semua perkara ni sudah tertulis di sisi Allah tempohnya. Tempoh yang tertentu. Semua kita ni akan mati. Ada tempoh. Semua tu telah tertulis. Fal tasbir wal tahtasib. Maka sabarlah dengan berlaku kematian. Dan juga burulah pahala. Carilah pahala dengan sabar tadi. Dengan sabar tadi. Di antara tempat yang kena sabarnya apabila berlaku kematian orang yang tersayang. Termasuk apabila kita kematian anak, Nabi ajar supaya sabar. Dan Nabi ajar kepada kita supaya kita ucap ta'ziah. Kita pergi rumah orang mati, kita jumpa dengan keluarga si mati, kita ucap kepada dia, sabarlah. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan bagi pahala besar. Allah Subhanahu wa taala akan bagi pahala besar. Ini ucapan yang Nabi supaya sampaikan kepada Zainab. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Apabila orang pergi tahu, sahabat yang pergi jumpa Nabi, Nabi ayat gitu, dia pergi kepada Zainab, beritahu kepada Zainab, Nabi tak datang. Dia kata Nabi tak datang, Nabi kirim ucapan saja, takziah. Zainab pun atas pula. Kamu pergi jumpa dengan Nabi dan kamu bersumpah. Kamu beritahu aku bersumpah dah supaya Nabi mari juga. Lagu mana pun Nabi pun mari juga, macam mana pun. Faqama wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah. Nabi pun apabila anak dia sebut lagu tu, dia pun bangun pergi dan bersama dengan para sahabat, termasuk Sa'd bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Hak bersama dengan Nabi ni semua pergi rumah Zainab belaka. Farufi'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabi. Sebaik saja Nabi sapa di rumah dia, lalu diangkat
budak itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aq'adahu fi hijrihi, lalu Nabi letak di atas ribanya, wa nafsuhu taqaqa', dalam keadaan diri nabinya teresok-esok, bergerak-bergerak, kerana sedih, menangis. Fa fadat 'ainah, lalu mengalir kedua matanya. Faqala Sa'dun, lalu Sa'ad pun tanya Nabi, sebut ke Nabi, ya Rasulullah, ma hadha, dia sebut, wahai Rasulullah, apa ni kamu menangis ni, sedangkan kamu kata apabila ada orang kematian kamu kena sabar, sedangkan mu sendiri menangis. Faqala hadhihi rahmah, Nabi kata menangis ni rahmat, ni rahmat ni ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadihi, yang Allah sengaja letak rahmat ni di dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Tidak jadi salah. Kita kena faham hak salahnya, menangis, meraung. Tu orang yang tidak sabar. Menangis, meraung, meratap. Tu yang tidak sabar. Ada pun menangis kerana tubik air mata sahaja, itu tidak jadi salah. Dalam agama, bahkan itu tanda hati kita lembut. Hati kita lembut. Dalam riwayat yang lain, fi qulubi man sya'a min ibadihi, dalam hati-hati yang siapa sahaja yang dikehendaki di kalangan hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, sesungguhnya Allah merahmati di kalangan hamba-hambanya yang ada sifat kesian belah, rahmah kepada orang lain. Ni hadis yang kita baca pada malam ni. Mudah-mudahan dengan hadis-hadis yang kita baca, huraian yang kita telah bagi tadi, memberi manfaat kepada kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal dalam kehidupan kita, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.